Ya, masih lagi bersama dengan saya Din untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Tapi kali ini untuk episod hari ini, pentaksiran bilik darjah untuk mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Sebab itu hari ini kita bersama dengan Cikgu Kugan. Jadi silakan Cikgu untuk sambungannya. Okey, terima kasih Din. Okey, Cikgu teruskan dengan pentaksiran bilik darjah ini. Okey, baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi guru-guru, okey, saya akan mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama iaitu menyatakan contoh sikap tidak keterlaluan dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah domain, ya betul, domain penakulan moral. Okey, dalam standard pembelajaran ini saya menggunakan dua kaedah pentaksiran, iaitu yang pertama lisan dan yang kedua pemerhatian. Okey, berkaitan dengan lisan dan pemerhatian ni, guru-guru boleh merujuk buku panduan tersebut. Banyak aktiviti dan kaedah digunakan. Okey, hari ini 13.1 saya gunakan lisan dan pemerhatian. Okey, ini adalah salah satu contoh aktiviti dalam lisan iaitu soal jawab. Okey, saya bersoal jawab dengan murid-murid saya berkenaan dengan contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Okey, murid sebut saja. Murid sebut, murid berikan pandangan mereka. Okey. Okey, ini contoh gambar dia. Okey, dan ada juga murid yang jawab. Murid mengangkat tangan dan murid menjawab contoh perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian mereka. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah, mungkin dengan kawan-kawan dia, okey, ataupun mungkin apa yang mereka lalui dan apa yang mereka perhatikan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, dan yang seterusnya, saya membuat satu aktiviti, cikgu. Aktiviti dia, fan and pick. Okey, dalam aktiviti ini, saya akan sediakan beberapa kad situasi. Okey, kad situasi itu pun saya dah tunjukkan dekat dalam carta tu. Okey, beberapa kad situasi. Dalam kad situasi itu, saya akan simpan sebagai fan, okey, sebagai kipas. So, murid akan pick satu kad. Murid akan pilih satu kad. Okey, daripada kad situasi itu, ada satu situasi yang murid akan terangkan. Murid akan menjelaskan cara bersikap sederhana berdasarkan situasi yang mereka terima. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, cuba guru-guru perhatikan video ini untuk video yang menunjukkan bagaimana murid saya menyebut cara bersikap sederhana. Saya akan mengambil makanan secukupnya. Juga saya menghabiskan makanan ini. Okey, guru-guru perhatikan tak? Murid itu memilih satu situasi. Okey, dalam situasi itu murid itu tidak menghabiskan makanan. Murid itu menjelaskan bagaimana dia akan bersikap sederhana. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada standard pembelajaran 13.2. Mengenal pasti kepentingan bersikap sederhana. Okey, murid-murid kena tahu mengapakah dia kena bersederhana. Okey, sebelum tu guru-guru, apakah domain untuk standard pembelajaran ini? Ya, betul. Ini adalah domain penakulan moral. Kita masih dalam penakulan moral. Okey, untuk mengenal pasti kepentingan, ada juga satu aktiviti saya jalankan. Okey, sebelum tu, kaedah pentaksiran. Saya menggunakan dua kaedah pentaksiran di sini. Satu lisan dan yang kedua bertulis kali ini. Baik, saya teruskan. Okey, sebelum saya mulakan kaedah bertulis saya minta murid-murid saya melakukan perbincangan. Perbincangan mengenai apakah kepentingan yang mereka terima apabila bersikap sederhana. Okey, murid-murid tengah melakukan perbincangan. Okey, kalau guru-guru perhatikan, saya juga sudah menyediakan satu carta peta minda untuk mereka. Okey, dalam carta itu mereka akan mengisikan cara mereka bersikap kepentingan bersikap sederhana dalam carta tersebut. Murid-murid dah mengisikan tu. Okey, bergili-gili murid mengisikan. Baik. Ini adalah hasil kerja murid. Okey, dalam bentuk peta minda tersebut. Okey, murid-murid dah mengisikan. Okey, dah 4 kepentingan murid berikan. Okey, baik. Mungkin saya baca dua kepentingan tu dapat menjimatkan wang, meringankan beban ibu bapa, macam-macam idea kita. Murid-murid kita semuanya pandai, cikgu. Okey, baik. Okey, kalau guru-guru perhatikan tadi, kita dah habiskan 13.1
Dan 13.2, saya memberikan contoh aktiviti yang perlu dilaksanakan. Okey, kalau guru-guru ada aktiviti lain yang boleh merangkumi standard pembelajaran ini, teruskan cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Kugan untuk kaedah pentaksiran 13.1 dan 13.2. Kita sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM.